Weh, buta ke? Buta ke? Tak nampak ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih sebab masih menonton video aku yang sendu ni. Terima kasih juga siapa yang support aku. Aku biasa-biasa je dan sampai sekarang, dan aku dah masuk kelas kadar pun ada yang support. Okay, terima kasih sangat. Aku doakan anda semua sihat dan sabar dalam menjalani PKP 2.0 2021 ni. Duduk rumah tau, jangan pergi mana-mana. Baru-baru ini pada Sabtu lepas, iaitu 30 Januari 2021, tergempar iaitu isu tentang Ibit Liu datang ke Sabah untuk memberi bantuan. Kemudian dia diberi amaran iaitu diminta untuk membayar RM100,000 dan juga 3 tahun penjara, iaitu ditangkap. Kesian dia. Macam marah kan, marah macam tak patut. Yelah, orang yang bagi bantuan, okay, tolong rakyat, tolong orang tolong kau, tiba-tiba kena tangkap, so kena denda pula. Aduh, sedih siut. Okay, kita semua tahu Ibit Liu ni seorang yang sangat pemurah, cepat dalam membuat tindakan, memberi bantuan kepada golongan-golongan yang tidak berkemampuan, yang tertindas. Tetapi oleh kerana amaran tu telah dikeluarkan, so netizen sangat marah. Jadi kat sini aku nak jelaskan kat korang kenapa dia diberi amaran sebegitu. Waktu mula-mula aku dapat news tu agak bengang. Tetapi selepas diberi penerangan, aku agak faham sedikit. Orang kata boleh legakan lah hati aku menerima jawapan tersebut. Yang pertama, Ibit Liu diberi amaran tersebut kerana laluan bajau laut tersebut adalah laluan di mana terdapatnya lanun-lanun yang daripada Filipina, iaitu lanun-lanun Pinoy. Jadi diorang keluar masuk antara Filipina dengan Sabah di laluan tersebut. Dan yang kedua, iaitu kan Ibit Liu ada cakap yang dia nak teruskan bantuan dia, iaitu dia nak hantar orang yang boleh ajar mengaji. Dia nak buat bina satu sekolah untuk diorang belajar Al-Quran, itu belajar agama lah kan. Oleh kerana keadaan yang kedua tersebut, okay, korang baca dekat next slide ni, iaitu setengah pulau di Sabah diletakkan di bawah Taman-Taman Sabah. Jadi sesiapa saja tidak dibenarkan untuk membuat binaan kekal, dan jika ianya berlaku, mereka akan didenda RM100,000 dan 3 tahun penjara. Jadi sebenarnya kerajaan ini tidaklah sekejam mana untuk isu Ibit Liu ya. Isu lain aku tak tahu lagi. Jadi kerajaan memberi amaran ni atas kerana perkara-perkara ini termaktub di dalam peraturan antara kedua-dua buah negara supaya tidak berlaku apa-apa ancaman jenayah dan juga ancaman keselamatan. Yalah, Ibit Liu kan seorang yang berduit, okey. Jadi bila dia bawa barang-barang tu, mungkin dia ada bawa duit, kemungkinan akan dirompak. Sedangkan laluan tersebut pernah juga ada kapal-kapal besar pun senang saja untuk dirompak. Jadi untuk alasan ni aku terimalah. So aku harap Tuan Ibit Liu tidak berputus asa dan tidak putus harapan. Okay, mungkin kalau Tuan Ibit Liu tidak boleh bina sekolah, okay, mungkin boleh buat rumah sementara macam kayu yang seperti yang ada dekat situ. Just hantar untuk mengajar saja, boleh juga. Maksudnya kita ubah sedikit-sedikit. Mungkin kita tak boleh nak bagi bantuan secara, tapi mungkin akan terlibat dengan kos-kos lain lah. Mungkin kos menghantar petugas keselamatan mengiringi Tuan Ibit Liu ataupun mengiringi orang yang ajar Al-Quran tersebut. Itu mungkin antara solving untuk perkara tersebut lah daripada saya. Untuk next topic, yang ni aku tak aku agak tergelak jugalah isu ni. Bagi aku tiap tahun ada je sebenarnya isu yang melibatkan pemanduan, tak kisahlah lelaki ke perempuan, sama je. Semalam kecoh kat social media, itu ada seorang makcik ni maki hamun driver lelaki sebab dia nak nyatakan yang lelaki tu bersalah. Lelaki tu pula maki juga makcik tu sebab yalah, takut apa-apa jadi berlaku pelanggaran. Okay, siapa nak bertanggungjawab kan? Makcik tu pula maki dengan kata cacian yang agak sepatutnya dia jagalah. Okay, dengan waktu COVID sekarang ni, dia maki-maki buka tingkap, tak pakai mask, tatah COVID tu keluar pada mulut dia, kita tak tahu kan. Okay, untuk berkenaan kes dia ialah lelaki yang rakam ni video tersebut, dia berada di jalan utama. Okay, kemudian dia sampai satu simpang 3, dia nak terus, mungkin sebab dia dalam video tu menunjukkan yang dia tengah lampu hijau.
Kemudian perempuan tersebut, iaitu makcik tersebut, dia U-turn waktu dia tengah lalu kat simpang 3 tu. Dan lelaki tersebut pun horn lah makcik tu berkali-kali. Jadi makcik tu mungkin agaknya dia bengang, dia kejar kereta lelaki tersebut, berhenti kat traffic light yang depan sedikit. Makcik tu berhenti, dia buka tingkap dan dia maki. Dan lelaki tersebut pun kira ada bukti lah kan. Dia, orang sebelah dia rakam kejadian tersebut. Dan lelaki tersebut pun yelah, orang dah marah, lepas tu dia balas dengan marah. Jadi benda tu mungkin tak boleh selesai lah. Kalau dia boleh jadi lebih teruk kalau lelaki tu tak sabar dan tak teruskan perjalanan kan. Jadi aku nak pesan sikit kat korang. Aku tahu dekat Malaysia ni masih lemah dalam bab mengikut peraturan jalan raya. Aku harap orang yang driver ke bila kenderaan yang lalu daripada sana, kemungkinan takut dia tak perasan sebab dia tengah laju, mungkin dia akan laju sedikit daripada biasa. Sepatutnya dia kena, bila sampai sesuatu simpang, apa-apa jenis kenderaan sekalipun, patut perlahankan kenderaan. Dalam situasi pakcik dengan brother ni, dua-dua ada salah dia, tapi yang lebih bersalah tu makcik tersebut lah. Sebab dia, bila dia U-turn tu, dia makan jalan sikit, jadi agak bahaya. Kalau lelaki tu bawa secara, orang kata apa, bersahaja, mungkin takut dia terbelok kan. Dia hentam makcik tu, dah satu kes lain. Okey, lagi satu yang dalam kes yang makcik mengamuk ni, dia marah-marah tu sebab dia kata dia tu petugas kesihatan. Okey, petugas kesihatan, iaitu frontliner. Jadi dia kata dia stress tu yang dia maki-maki. Tapi dapat juga daripada kuasa KKM ke hospital yang mengatakan dia bertugas kat sana, dan dia orang tidak mengaku yang itu adalah petugas diorang. Jadi aku tak tahu dia tu betul ke doktor atau macam mana, kita tak tahu kan. Yang bagusnya brother tersebut, makcik tersebut dah mau lampu dah hijau, lelaki tu jalan je. Bagus juga dia buat macam tu. Yalah, kalau kita teruskan pergaduhan tersebut, tak boleh juga. Perempuan kan tak nak kalah. Okey, pesanan saya yang terakhir untuk topik terakhir ni ialah, korang bila bawa kenderaan tersebut, tolong jaga emosi. Kalau rasa macam sesak dada, tengah marah, tengah bersedih, buka tingkap, ambil udara luar. Jika ada kenderaan lain seperti motor ke apa, kalau, yelah, sebab sekarang ni ke musim COVID, jadi bila ada kenderaan yang sebegitu lalu sebelah anda, tolong pakai mask. Pakai mask sekejap je, sebab kita tak nak berlaku, yelah, kita tak nampak kan. Okay lah geng, aku ciao dulu. So semoga video kali ni bermanfaat dan kita jumpa kat next video. Ingat hidup kat dunia ni tenang-tenang je. See ya.